Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini kita akan tengok bab 6 iaitu analisis penyata kewangan. Baik, dalam bab 6 ni kita akan melihat pada beberapa subtopiknya. Okay, 6.1 iaitu pengenalan sistem maklumat kewangan, 6.2 penyata kewangan dan 6.3 kawalan kewangan. 6.1 pengenalan sistem maklumat kewangan. Jika kita gambarkan dalam bentuk persamaan yang mudah, persamaan perakaunan dan modal kerja, kita dapati aset bersamaan liability campur equity. Okay, dalam persamaan perakaunan ni, rumus yang digunakan untuk menghitung jumlah aset, liability dan equity mesti menyamai, aset mesti menyamai equity dicampur dengan liability. Kita mengambil kira kedudukan aset-aset perniagaan dan sumber terhasilnya aset tersebut sama ada daripada pembiayaan sendiri iaitu modal atau daripada pihak luar melalui tanggungan. Baik, persamaan perakaunan terbit daripada prinsip entiti berasingan. Equity pemilik ialah bagi syarikat atau firma perniagaan milikkan tunggal, manakala equity pemegang saham adalah bagi syarikat. Modal kerja bersih atau modal kerja kita gambarkan dalam bentuk persamaan iaitu modal kerja bersih sama juga aset semasa kita tolakkan dengan liability semasa. Baik, di sini juga modal kerja bersih kita atau modal kerja ni kita kenali sebagai modal pusingan yang merupakan semua pelaburan firma dalam aset semasa. Aset yang dimiliki dijangka tidak akan disimpan melebihi tempoh setahun. Aset semasa pula terdiri daripada tunai, security boleh pasar, akaun belum terima, akaun prabayar dan inventory. 6.2 penyata kewangan. Kita nak menjelaskan kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penyata kewangan dan nisbah kewangan. Ada beberapa pihak yang memerlukan atau akan melihat kepada beberapa nisbah yang ada di dalam syarikat atau firma kita. Baik, antara pihak di sini yang pertama pengurusan, kedua pelabur, ketiga pembiaya, keempat pembekal, kelima pesaing dan keenam adalah satu persatu. Yang pertama pengurusan merupakan pihak yang menggunakan penyata dan analisis nisbah untuk membuat perancangan dan kawalan dengan berkesan. Melalui analisis tersebut, mereka akan menentukan bagaimana untuk membiayai aktiviti firma dan menentukan kegiatan yang patut diceburi oleh firma. Pihak pengurusan syarikat di sini. Dua sambungan. Right, pihak pengurusan syarikat juga atau pihak pengurusan firma juga akan menentukan jumlah dividen yang patut dibayar kepada pemegang saham. Ia akan membantu pengurusan menilai prestasi kekitangan syarikat dalam usaha untuk memberikan bonus dan lain-lain. Kedua, pihak yang berkepentingan juga merupakan pelabur, pihak yang berminat untuk melihat perkembangan firma dari semasa ke semasa. Yes. Firma kita beroperasi, alright, ada pihak yang tentu yang
melihat pada perkembangan syarikat kita. Pelabur melihat penyata dan analisis untuk mengetahui pencapaian syarikat kerana kedudukan kewangan mempengaruhi harga saham syarikat. Bermakna syarikat ini kedudukan saham yang baik akan menarik minat pelabur untuk melabur dalam syarikat berkenaan. Sambungan lagi. Pelabur tengok dari segi apa? Keupayaan, kelemahan dan peluang dalam sesebuah firma. Sama ada untuk melabur atau melepaskan pegangan ke atas saham syarikat. Pelabur gemar melihat nisbah keberuntungan. Ya. Ini akan memberi keyakinan pada pelabur sama ada syarikat itu mempunyai nisbah keberuntungan yang tinggi atau sebaliknya. Pihak yang ketiga, pembiaya. Siapa pembiaya ni? Pembiaya ni melihat prestasi kewangan yang lepas dalam aspek kemandirian bagi mengetahui kemampuan syarikat membayar balik hutang. Mereka melihat nisbah penggunaan hutang sedia ada, sama ada masih ada ruang untuk mendapatkan pinjaman atau tidak. Pembiaya gemar melihat nisbah kecairan dan nisbah hutang. Pihak yang seterusnya, pembekal, termasuklah kreditor yang beri pinjaman atau bakal memberi pinjaman. Pembekal mengkaji penyata dan analisis nisbah kewangan untuk mengetahui sama ada firma mampu membayar semua hutangnya dan faedah pinjaman dalam tempoh yang sepatutnya. Pembekal juga akan melihat penyata dan analisis nisbah. Mereka dapat mengetahui pengurusan modal kerja syarikat. Adakah syarikat menguruskan modal kerja dengan baik dan cekap? Pembekal gemar melihat nisbah kecairan, nisbah aktiviti dan nisbah hutang. Pihak kelima, pesaing, merupakan syarikat-syarikat menaruh minat terhadap nisbah atau penyata kewangan kerana maklumat yang tersedia boleh dijadikan panduan untuk menyusun strategi seterusnya. Kita kena berhati dengan pesaing kita. Baik, pesaing ni juga mereka akan membandingkan pencapaian syarikat mereka dengan pesaing lain agar dapat mengukur kelemahan dan kelebihan pada tahun semasa. Pesaing biasanya melihat nisbah aktiviti dan nisbah keberuntungan. Pihak keenam iaitu pekerja. Golongan ini berminat untuk mengetahui kedudukan syarikat kerana prestasi syarikat biasanya menjadi bonus kepada tuntutan kesatuan sekerja. Pihak yang seterusnya, pekerja. Golongan ini berminat untuk mengetahui kedudukan syarikat kerana prestasi syarikat biasanya menjadi asas kepada tuntutan kesatuan sekerja untuk mendapatkan bonus, kenaikan gaji dan sebagainya. Pekerja akan melihat nisbah keberuntungan untuk melihat prestasi syarikat supaya dapat mengira ganjaran yang mereka akan terima untuk tahun semasa. .2 kita tengok pula penyata kewangan. Menganalisis penyata kewangan. Baik, apa itu penyata kewangan? Merupakan maklumat kewangan yang penting kepada pihak pengurusan untuk melakukan perancangan dan membuat keputusan. Maklumat daripada penyata kewangan juga diperlukan oleh beberapa pihak. Yang pertama, kreditor, iaitu institusi kewangan lah, bank dan syarikat-syarikat kewangan. Pihak kerajaan, iaitu lembaga hasil dalam negeri dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia, dan para pemegang saham, sama ada saham keutamaan atau saham biasalah, kita punya pelabur. Pihak pengurusan, iaitu pihak syarikat,
terdiri dari, biasanya penyata kewangan ni terdiri daripada 3 komponen utama. Pertama, penyata pendapatan komprehensif. Kedua, penyata kedudukan kewangan. Dan ketiga, penyata aliran. Baik, apa itu penyata pendapatan komprehensif? PPK. Menunjukkan hasil operasi syarikat atau firma, iaitu jumlah perolehan atau jumlah keuntungan dari operasi firma dan perbelanjaan yang dilibatkan bagi satu tempoh tertentu. Menunjukkan kecekapan seorang pengurus menggunakan aset untuk menghasilkan Baik, sambungan lagi. Item di dalamnya bergantung pada jenis perniagaan, sama ada menjual barang niaga atau perkhidmatan atau perkilangan. Penyata pendapatan bagi perniagaan yang menjual barang niaga menggunakan komponen kos barang dijual, KBDJ. Baik, ini kalau kita jelaskan dalam bentuk persamaan yang mudah, penyata pendapatan komprehensif ni ya. Pendapatan bersih bersamaan jumlah hasil kita tolakkan dengan jumlah. Ini satu contoh syarikat Malaysian Techno Berhad. Dia punya penyata pendapatan berakhir 31 Disember 2019. Dalam ni ada item-item yang penting yang boleh kita tengok dari segi jualan, KBDJ, untung kasa. Seterusnya kita akan dapatlah untung tertahan dibawa ke hadapan. Ini penyata pendapatan komprehensif. Baik, saya rasa setakat ni saja penjelasan saya, dan insyaAllah kita akan teruskan penjelasan melalui rakan setugas saya yang lain. Sekian, terima kasih.